Antara sumber undang-undang, ia juga terdiri daripada adat, kepercayaan dan juga pandangan sarjana undang-undang yang telah dibangunkan, dibentuk dan diubah sesuai dengan penggunaan hari ini. Peraturan atau prinsip yang telah dibangunkan oleh sesuatu autoriti, politik ataupun sistem guaman. Suatu sistem kerajaan yang membentuk keadilan atau peraturan yang dikuatkuasakan untuk memerintah sebuah kerajaan. Di samping itu, undang-undang ini secara meluas termasuklah statut-statut yakni akta, ordinance, enakmen dan juga sebagainya. Termasuklah laporan kes, buku-buku teks dan juga jurnal undang-undang. Di kebanyakan negara di dunia ini, undang-undang yang tertinggi ialah Undang-Undang Akta Parlimen. Di peringkat kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan pula, terdapat undang-undang seperti undang-undang negeri dan juga undang-undang kecil. Seterusnya, berkenaan undang-undang bertulis. Ia dapat dikenal pasti sebagai undang-undang statut. Ia telah dirujuk terhadap undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan dan juga perundangan, iaitu Akta, Ordinance dan juga enakmen. Tidak sama sekali dengan United Kingdom, di mana sumber undang-undang di Malaysia yang utama merupakan sumber undang-undang bertulis. Ia juga merupakan undang-undang yang telah digubah oleh badan-badan perundangan seperti Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Dikenali sebagai sumber bertulis disebabkan undang-undang tersebut dinyatakan, ditulis dan diotoritikan secara spesifik. Memandangkan Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada 13 buah negeri, maka undang-undang yang bertulis di Malaysia ini terdiri daripada undang-undang negeri dan juga undang-undang persekutuan. Di samping itu, undang-undang tidak bertulis tak bermaksud undang-undang itu tidak bertulis secara langsung. Keputusan yang telah dilakukan oleh kehakiman dapat dirujuk secara bertulis dalam laporan undang-undang dan juga common law Inggeris. Oleh sebab itu, disebabkan klasifikasi ini dapat dibuat dapat memudahkan kita semua dalam mengingati dan juga memahami sumber undang-undang. Bagi tujuan ini, undang-undang tidak bertulis dapat dirujuk kepada bahagian undang-undang di Malaysia yang tidak dibuat oleh badan yang menggubal undang-undang iaitu Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, serta ia juga bukan daripada perlembagaan persekutuan maupun perlembagaan negeri. Seterusnya, perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia. Juga, ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Definisi adalah satu dokumen yang ada semua susunan peraturan undang-undang dasar yang penting bagi sesebuah pemerintahan dan pentadbiran negara. Perlembagaan Malaysia mengandungi 183 perkara yang tergolong 5 dalam 15 bahagian, iaitu Kuasa Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri, YDPA, Parlimen dan Kabinet. Gambar tersebut merupakan mana Persekutuan Perlembagaan diumumkan oleh Perkhabar pada 12 Disember 1946. Tujuan Perlembagaan Persekutuan adalah pertama, untuk wujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Kedua, untuk elakkan penyalahgunaan kuasa dalam pentadbiran Malaysia. Ketiga, ia juga dijadikan sebagai alat untuk selesaikan satu masalah. Keempat, dapat mengekalkan keamanan walaupun adanya pindaan. Terakhir, dapat menjamin kestabilan negara. Jenis-jenis perlembagaan. Perlembagaan terbahagi kepada dua jenis, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu surat. Perlembagaan bertulis mengandungi 3 sifat utama, iaitu kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan, melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan tersebut yang membolehkannya dipinda. Yang kedua, Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Tetapi, Parlimen dilarang membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Dan yang ketiga,
Mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan. Seterusnya adalah perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan tidak bertulis pula merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat. Sebagai contoh, Akta Parlimen dan Keputusan Mahkamah. Malaysia mengamalkan perlembagaan bertulis iaitu Parlimen mendapat kuasa daripada perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara dan ia merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Ia diperkenalkan sejak abad ke-19 oleh British semasa mereka menguasai negeri-negeri Melayu bersekutu. Pada tahun 1946, wujudnya Kesatuan Tanah Melayu yang mana dikenali sebagai Malayan Union 1946. Disebabkan hal yang sedemikian, wujud 3 sistem perlembagaan di negara kita pada masa kini iaitu Badan Kehakiman, Badan Eksekutif dan juga Badan Pentadbiran. Pada masa kini, negeri-negeri Melayu yang mempunyai sultan akan ditadbir oleh sultan. Namun, bagi negeri yang tiada sultan seperti negeri Sabah, maka ia akan ditadbir oleh Raja Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri dan Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Manakala yang terakhir, Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu akan digubal oleh Majlis Negeri. Seterusnya, pada tahun 1957, Parti Perikatan mula didaftarkan dan dianggotai oleh UMNO, MCA dan juga MIC. Pendaftaran Parti Perikatan telah menjadikannya sebuah badan yang sah dan dapat bergerak di dalam pemerintahan Malaysia sehingga kini. Permulaan perjuangannya adalah menuntut, mendapat dan menegakkan kemerdekaan. Ia diperbesarkan oleh orang Melayu dan orang bukan Melayu di seluruh negara. Pada tahun 1957, wujudnya satu Suruhanjaya perlembagaan yang baru yang dinamakan sebagai Suruhanjaya Red. Negara kita mempunyai asas sistem perundangan bertulis, maka hal ini banyak membantu Malaysia menggubal sesebuah perlembagaan secara bertulis. Sekian sahaja daripada saya. Kita teruskan pula kepada pembentukan perlembagaan pada tahun 1963. Mesyuarat terakhir telah diadakan di Singapura pada 1963 untuk mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Covert yang telah dibentuk oleh Kerajaan British dan juga Malaysia. Suruhanjaya Covert dibentuk untuk membuat tinjauan tentang gagasan Malaysia dan juga menyusun semula perlembagaan untuk menjadikan perlembagaan Malaysia sebelum pembentukan Malaysia 1963. Sejumlah 80% daripada penduduk Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia. Janjian Penubuhan Malaysia telah ditandatangani di London pada Julai 1963 yang diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Akhirnya, pada tanggal 16 September 1963, Malaysia telah diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Bagi Persekutuan Tanah Melayu, Parlimen Persekutuan telah meluluskan satu undang-undang yang dipanggil Akta Malaysia untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu juga telah menjadi asas kepada pengumbalan. Setelah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, nama Tanah Melayu telah bertukar kepada Malaysia. Akan menerangkan tentang Parlimen. Parlimen merupakan tempat penggumbal undang-undang. Kewujudan Parlimen di Malaysia adalah berdasarkan terma biasa yang digunakan oleh negara-negara Commonwealth. Parlimen adalah tempat penggubal undang-undang. Kewujudan Parlimen di Malaysia adalah berdasarkan terma yang biasa digunakan oleh negara-negara Commonwealth. Di antara keistimewaan Parlimen adalah: pertama, mampu menentukan seseorang ahli Parlimen itu hilang kelayakan. Kedua, mampu membuat peraturan bagi menjalankan sesuatu pekerjaan itu berjalan dengan rapi dan kemas. Ketiga, berkuasa dalam mendenda siapa sahaja yang melakukan kesalahan dalam Parlimen. Seterusnya, perbahasan daripada pihak Parlimen tidak boleh dipersoal oleh mana-mana pihak di mahkamah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara di Malaysia. Gelaran rasmi penuh beliau adalah Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Memandangkan Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, maka Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dan kuasa yang besar dan meluas di Malaysia. Antara peranan Yang di-Pertuan Agong adalah memilih sesiapa sahaja untuk menjadi Perdana Menteri jika tiada parti yang mendapat majoriti. Kedua, memperkenan atau menolak permohonan pembubaran Parlimen.
Dewan Negara merupakan senat bagi Persekutuan Malaysia dan terdiri daripada 70 orang ahli Dewan. Dewan Negara terbahagi kepada dua kategori iaitu 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai wakil kepada 13 negeri di mana setiap negeri diwakili oleh 2 orang ahli. Seterusnya 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk juga 2 ahli dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 ahli masing-masing dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Jawatan ini dipegang selama 3 tahun bagi satu penggal. Kedudukan Dewan Negara tidak terjejas apabila berlakunya pembubaran Parlimen. Antara peranan bagi Dewan Negara tersebut adalah untuk membahas rang undang-undang dengan lebih terperinci, menangguhkan kelulusan rang undang-undang, meluluskan rang undang-undang dan mengusulkan rang undang-undang yang lebih kecil. Dewan Rakyat dianggota seramai 222 ahli dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli yang dipilih berdasarkan sokongan rakyat setempat melalui pilihan raya yang diadakan setiap 5 tahun. Manakala parti yang memperoleh kerusi majoriti akan membentuk kerajaan persekutuan bagi mentadbir negara. Antara peranan penting yang perlu dititik beratkan dalam Dewan Rakyat adalah melaksanakan undang-undang dengan mengadakan perbincangan atau musyawarah. Hal itu, rang undang-undang yang diluluskan dalam kalangan ahli Dewan Rakyat akan dibawa ke Dewan Negara untuk dibahaskan. Selain itu, Dewan Rakyat ini berfungsi menyuarakan suara rakyat dan memohon kepada pihak kerajaan persekutuan agar perkara yang diusulkan dapat diterima pakai dalam dasar-dasar kerajaan. Kesimpulannya, sumber undang-undang di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Undang-undang bertulis juga dikenali sebagai undang-undang statik yang termaktub di dalam perlembagaan dan perundangan dan juga menjadi sumber undang-undang yang utama di Malaysia. Undang-undang di Malaysia juga terdiri daripada undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. Terdapat 3 jenis undang-undang bertulis iaitu perlembagaan, perundangan dan perundangan subsidiari. Undang-undang yang tidak bertulis pula ialah undang-undang yang tidak langsung dan juga undang-undang yang tidak dibuat oleh Badan Pengumbalan Undang-Undang. Hanya juga bukan daripada bahagian perlembagaan undang-undang persekutuan ataupun negeri. Undang-undang tidak bertulis pula terdiri pada prinsip undang-undang Inggeris, keputusan kehakiman oleh Mahkamah Atasan dan undang-undang adat yang diterima oleh Mahkamah. Sejarah perlembagaan Malaysia bermula daripada Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Malayan Unit 1946, seterusnya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Selain itu, pembentukan Perlembagaan Malaysia 1957 oleh Suruhanjaya REK dan akhir sekali Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 yang dibentuk oleh Suruhanjaya Kobot dan akhir sekali pembentukan Malaysia dan penukaran nama Tanah Melayu kepada Malaysia. Parlimen juga merupakan badan perundangan Malaysia yang utama yang terdiri pada Yang di-Pertuan Agong YDPA, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Sekian, terima kasih.